Kalau ada lampu sih, cantik tak? Lampu tinggi tu. Dia salah. Farfaz tu kata dia first. Tak ada ke mana hang first. Turun di bawah tu. Hang ingat hang cepat. Ni senduk ni. Sama kan? Nanti side. Sama. Dengar tak? Dengar clear tak? Bukan tadi hampa baru masuk ke tengok aku? Ha? Mai pula ni. Dengar tak? Clear, Datuk. Terima kasih. Sajalah hari ni kita nak live. Main tak live. Aku hari ni nak buat daging ketumbak dengan sayur keladi. Walaupun dia macam tak apa nak kena sangat gu tu, tapi boleh lah juga. Tok ni, hak ni lagi segak lah muka dalam pumpang tu, shading kemain lagi. Hampa tengok perangai aku sangat boleh tak? Aku dah maki Hamun. Minggu depan insyaAllah dia pada buat colouring semua jadi elok. Tengok aku ni posa kan. Baru 10 hari. Tapi nampak tengok tengkok lah. Ya, clear. Hujan. Set kita pasang lighting extra. Jangan duk torch main buka muka aku sangat. Terkejut lagi. Naik ke atas lu. Yang bawah ni angkat. Yang bawah. Silau. Tapi putih lah. Tak mahu angkat tu. Silau makan. Yang buah-buah parah tu buat apa? Silau lah. Tidak. UFO. Tahun depan Pumpang buat gaya live macam ni. Itulah aku kata. Tahun depan kita buat macam ni je hari-hari. Macam kita mula-mula buat tu, dia apalah kata commercialize kan? Kan? Mula-mula Pumpang tu start macam ni je. Tak ada apa. Pumpang bukan main hebat lagi. Lepas tu dia commercialize kan, jadi macam beruk aku muka. Kang kering tekak lagi tu. Silau kepala Ali ke? Kepala Ali. Okey, baik. Tak tahulah hari ni rasa macam siapa bagi binatang tu tadi? Crispy apa lime tu? Aku rasa kan tahun depan punya Pumpang kita buat lagu ni. Senang. Jadi kita boleh bantu juga orang-orang. Siapa yang mai bagi mana ayam dia tu? Hampa bagi hampa punya produk. Okey. Lepas tu aku akan fikir macam mana nak buat masak tu. Menarik. Masa kata hari-hari ada orang hantar produk, aku dikata macam
Okey, hari ni Tisha lah kata, Tisha hantar. Aku fikir, nak buat apa dengan Tisha tu. Lepas tu hari ni ada orang hantar baru, dia main jenguk datang tingkap. Crispy lime chicken, what's in the box? Dia ada, yang ni, apa? Tak tahulah. Ori ada, Mediterranean ada, kimchi ada, teriyaki ada. Yang ni dia bagi banyak lah. Tapi sebab hari ni aku dah terliok nak makan daging ketumbak, maka besok kita fikirlah nak buat apa. Ni boleh buat yang daging masak halia tu. Goreng garing-garing tu. Jadi, tu nah. Anak kata tahun depan ingat kalau aku umur panjang lagi hari, kita buat macam ni je. Lepas tu hampa bayarlah sikit kat aku kan. Akallah tak boleh. Sikit je tak ada aku minta pun. Tak adalah. Melawak je. Lepas tu tadi, lepas baca Quran tadi, aku tiba-tiba Allah nak bagi ilhamkan kita bercakap pasal pre-order tu. Lepas tu tiba-tiba aku teringat, kata ya Allah, aku bukan teringat kepada pre-order tu, aku duk teringat apa habaklah kaedah. Macam itulah dalam baca Quran tu, apa habaklah kaedah. Laku ke kuih loyang dia tu kan, apa semua dah tak buat dengan aku. Tiba-tiba dia mai kata, macam, oh ya Allah ya Tuhanku, patutlah loyang tu tak jadi. Banyak sangka itu tak kena, banjir lah, bumbung bocor lah, basi lah, bau hapak lah, plastik mesin tak berjalan, sangkut lah, apalah. Rupanya loyang tu kan juga pre-order, cik. Oi. Bukanlah pre-order, maksudnya kita pakai ejen kan. Hampa bayar ke ejen, deposit lah, apa semua. Lepas tu ejen nak kena pergi ambil tontang. Mana kata memang tak boleh langsung kita ni ambil cengkeram. Tak boleh ambil cengkeram. Mana kata sebila aku buat, mana kata meleret lah dengan yang 5,000 aku ambil cengkeram tu juga. Sebab tu bila aku berhenti saja ambil cengkeram 5,000 tu, bila pencen saja, terus aku makmur. Sebenarnya yang aku nak berkira sangat ayat liang aku, masa aku, semua tu, yang Allah tak kira pula tengok oksigen yang dia bagi dengan ayat yang keluar pada bukit tu kan. Dan aku juga fikir, pasal apalah teknik aku ni berjaya, sebab aku tak boleh ambil konsep ejen yang ambil duit, stokis lah, dropship lah, apalah. Bila buat macam tu, hampa collect duit dulu, barang tak bagi lagi, berhari-hari apa semua ni, tak boleh. Makna kata kita tak boleh meniaga atas angin lagu tu. Ambil duit orang, lepas tu tak bagi dan tu, memang tak boleh. Macam teknik ni, at least benda tu ejen HQ yang pegang, sebab tu berjaya. Dan commission tu, teknik tu, commission tu, ejen tu, dia cuma layak dia saja. Cukup time kami bagi duit kat dia. Pentinglah sangat-sangat, especially when kita buat online ni. Kalau offline lain cerita. Offline kita memang tak ada masalah. Memang hang mai, hang dah ambil, hang beli, ambil, pergi balik. Macam tu. Bila dah kita main offline, dia jadi syarak tu dah lari longgar sikit. Lepas tu kita main tibai saja. Lepas tu aku duduk teringat tadi, ya Allah, nasib baiklah Allah pelihara aku kan. Nasib baiklah aku dapat balik modal aku. Kalau tidak, berjuta jugalah melayang pasal loyang tu. Alhamdulillah. Betul tak aku kata? Betul. Rik Network Adilah kata, Tok blog as soon as possible. Blog siapa? Acap tu. Ni mestilah ada orang mengata aku ni. Backpay lah dia pun nak mengacap. Backpay lah kat dia. Apa tu satu orang gila. Itu semua yang minta doa panjang umur tapi tak minta pandai. Jadi begitulah. Lagipun ni kan bulan puasa. Dia mengata aku segala amalan dia, kalau dia ada amalan, mai kat aku semua. Backpay. Tok sah. Kita reda, kita maafkan, pahala tinggi bulan puasa, cik oi. Backpay. Bukan kita tahu pun muka dia lagu mana. Hang ni. Hampa nak jadi follow aku, jadi orang yang pemaaf. Dia pergi kat acap tu. Kenapa dengar? Tak payah lah. Tak haus ke Datuk? Nak buat macam mana? Nak hiburkan hampa, nak bagi ilmu, tak bagi-bagi lagi. Tak apalah Tok, belajar pada kesilapan kan. Bukan silap
Itu bukan kesilapan, itu bermula daripada kedaifan ilmu yang kita tak ada. Kita main ikut je orang lain buat, kita ikut. Orang lain buat, kita ikut. Tapi kita kena fikir. Sebab tu kita minta doa, ya Allah Tuhanku, bagilah aku ilham, senantiasa bagi aku ilham, supaya orang lain buat, aku tak ikut membabi buta. Aku buat ni kerana aku ada ilmu dan aku faham apa yang aku buat. Jadi itu yang penting kita kena tahu. Nah, jom masak-masak. Betul lah Nazirah, lama sangat duk boleh tiap tu. Kita nak buat daging ketumbak. Okey, daging ketumbak ni kalau dalam resepi diary kita tak buat tok yu kan. Tapi dalam pumpang musim pertama kita buat tok yu. Tu yang jadi pelik tu kan. Sebab hangat bebannya pasal. Jadi kita tak mahu buat tok yu. Senang saja dia punya bahan dia kalau hampa nak tahu. Angkatlah sudik ni. Daging. Ni kalau siapa yang tak beli diary, siapa yang tak dah tengok musim pertama pumpang, siapa yang tak pernah salin, siapa yang baru kenal aku dan sebagainya. Ni berapa cabai ni? Saja. Senang je dia punya tu. 3 je. Dia bahan dia 3 je. Ketumbak biji. Okey, bukan ketumbak serbuk. Ketumbak biji banyak pakai. Bawang Holland lagi best. Dan juga daging yang hampa potong kecil-kecil, halus-halus lagi ni. Sebab kita nak nak bagi dia empuk kan. Jadi kalau tebal-tebal nanti tak ni, dia senang. Nanti bila dah siap dia kecil-kecil cantik sangat. Lepas tu ni ada cabai apa entah aku beli kat supermarket, setan cabai-cabai mahal overseas ni, Thailand punya ni. Dah daripada dia kecut saja aku berkeluar lah. Nanti kita boleh hirih bubur sekali kan. Sebenarnya tak payah bubur, tapi sebab aku sayang ni kecut saja nak pakai ni cabai ni, jadi aku lempak masuk lah. Senang je cara dia nak buat dia. Goreng kunyit. Yang ni kena buah kunyit kan. Buah kunyit. Buah kunyit, serbuk garam dengan kunyit. Masuk yang ni, goreng dalam belanga ni sampailah dia jadi pekat minyak tu, sampai berbuih, sampai apa, sampai dia lebut, sampai apa. Buah garam tak payah dah lah sebab dah garam kunyit. Tapi tengoklah kalau letak awak bubur lagi lah. Buah garam, buah gula, buah bawang sekali, naik sekali. Tapi aku buat bagi rebus dulu baru aku buah bawang kan. Bawang, tapi kalau nak buah sekali pun boleh, tak ada masalah. Dia bukan nak hangit pun bawang ni, nak buah sekali. Kiranya maksudnya kita goreng naik sekali semua. Jadi lagi lama bawang ni masuk, lagi manis lah daging tu. Cerita dia lagu tu. Lepas tu aku nak buat sayur keladi. Sayur keladi dengan batang keladi. Ni sayur keladi dengan batang keladi. Nampak tak? Apa makan tak keladi? Aku tak makan, tapi kuah dia aku suka. So hari ni kita ada lauk kering, kita ada lauk kuah. Sayur keladi ni nanti ada dalam pumpang. Aku tak tahu episod siapa sayur keladi ni. Kak Nur. Pasal makan ikan asam. Kak Nur Kumalasari punya episod ni. Dapat tahu dia Astro ni celaka punya datuk. Dia boleh berkeluar awal-awal pula, episod tu tak keluar lagi. Ni pasal lah aku yang host. Aku punya rancangan, aku punya resepi. Tapi memang sedap sungguh. Kak Nur sampai bersila dia bawah hirup makan dengan asam. Oi, kita boleh goreng dengan ikan asam selangat ada lagi kan? Oi, sedapnya. Ya Allah. Ikan asam selangat goreng rentung-rentung. Janganlah duk tanya aku pasal apa rentung datuk awak sampai hitam. Memang macam tu lah kena goreng ikan selangat. Ikan asam yang apa duk goreng ala-ala manja macam KFC punya color tu tak sedap. Dia sampai hitam, bau garing. Macam tu bau sedap. Jangan kau tanyalah kat aku pasal apa yang goreng sampai hitam legam. Memang sampai macam tu. Ikan belah belakang pun apa kena goreng sampai hitam legam baru sedap. Ni goreng ala-ala manja. Hampa ingat apa tu? KFC. Apa ni? Dah. Yang ni dah buah garam kunyit. Dah buah garam kunyit, kita boleh lempak masuk dalam belanga. Buah minyak banyak sikit pun tak apa, sebab minyak kena banyak kalau kita nak buat lauk ni. Minyak tu pun kalau hampa boleh
cukup lah daging. Minyak tu lebih-lebih tu kalau hampa goreng nasi pun sedap. Mak. Jadi ni ketumbak. Basuh dululah. Tumbak ni basuh dululah. Kita tak tahu mai pada India mana nutah anjing jalan atas tu. Dia potong ikut hantar mai Malaysia. Selawat. Elok-elok. Kita tak tahu benda ni mai ikuih ke lalu, anjing ke latam, kucing ke berak, lipas ke apa ke. Dengar clear tak aku punya ni suara ni? Hari ni aku siap pakai mikrofon lagi kat ampang, betul tak? Dah basuh, toskan. Sorry lah tak nampak view dapur. Yalah kamera satu je. Yang ni. So kalau hampa nak tahu sekali masuk dalam ni pun boleh. Kira banyak tak banyak hampa tengok lah. Ayam banyak tu, ketumbak banyak tu. Lagi banyak lagi sedap. Okey. Saat nak tunggu dapur tu hangat. Untuk bawang potong 4 saja. Tahu ke potong 4? Ni. Potong 4 baru cantik. Biar dia sekeping-sekeping gitu. Nak apa hirih pun okey juga, boleh juga, ikut suka hampa lah. Tapi aku lebih suka nampak lah. Ali, you ada kelas ke? Aku takut lah besok macam mana mah tu masuk dalam WhatsApp tu, ya Allah. What you doing sayang? Buat apa? Tak ada kelas? Tak ada tuition? Not yet. Jadi tak ada tuition. Ni Khamis Teacher ni tak beranak-beranak lagi. Punyalah lama bunting gajah ke apa. Aku dengar dia mengandung lebih lama daripada Datuk Siti. Siti lah beranak, dia tak beranak-beranak lagi. Lagi beranak air raya. Tu safe. Ali. Dapur hangat dah kah? Okey, dapur dah hangat. Ciao masuk semua ni. Minyak banyak tak apa. Pasal nanti dia akan surut lah minyak tu. Kalau banyak sangat pun nanti apa boleh angkat buang je. Okey. Goreng dia. Masak dia atas dapur ni dengan ketumbak-ketumbak tu sekali. Lepas tu kalau hampa nak terap masuk bawang tu sekali terus pun tak apa. Jadi manis bawang tu akan masuk siap-siap. So dia akan cook sekali. Kalau kata hampa punya daging tu daging haprak, lembu yang makan suat kabak dengan plastik tepi jalan tu, lembu sini, bukan lembu Australia ke lembu import ke apa ke, mungkin dia akan lambat sikit lah, apa nama ni, empuk kan. Kalau hampa macam tak mau tu, bolehlah pakai daging apa nama, import. Tapi kalau tak juga, hampa kena rebus bagi lama lah. Bukan rebus, maksudnya bubuh ayak sampailah dia surut dengan minyak tu, sampailah dia empuk. Macam aku tak buah ayak lah pasal daging ni daging elok, daging cepat empuk. Kalau hampa punya yang daging tak cepat empuk tu, boleh tambah ayak, rebus sekali dengan minyak-minyak tu pun tak apa. Jadi aku tak bubur tok yu tau yang ni. Kalau hampa jenis suka makan tok yu, boleh lah bubur. Tapi tak payah bubur pun actually dah sedap dah. Sebab tu dia punya bahan-bahannya sikit saja. Bawang, ketumbak,
kunyit, daging. Dah. Lepas tu, garam, gula. Biar di atas dapur tu. Aduh, kau pumpang tumbuk apa? Yang ni saja gatal aku nak bubuh sebab sayang dalam air tu beli sebab bukan beli sebab nak masak, beli sebab cantiknya cabai ni jom kita beli. Lepas tu tak pakai sampai kelar. Jadi nak tempak masuk dalam tu lah sayang. Sebab boleh juga apa masuk dalam tu pun. Aku rasa Tok Sahirih lah kan bagi panjang-panjang tu tak? Kalau hiris lagi takut lari pula rasa tumbak aku ni. Sebab dia tak sepatutnya pedas. Tapi lama-lama sekali hampa kena tengok lah goreng. Kena godak juga periuk ni takut dia melekat. Sebab kita pakai kunyit kan dengan minyak. Apa tu kata? Cabai Kelantan buat gulai. Oh, nama ni cabai Kelantan. Betul lah dia main pada Siam. Cili tu buat solok lada sedap. Biasa guna untuk solok lada tu Datuk. Mana kata ni tak pedas lah kan? Cantiknya dapur Tori. Apa hal acap? Ya Allah, apa acap tu? Datuk, baby lah tu budak-budak isap ladah lah tu. Buat solok Datuk tak pedas. Tak pedas. Mana kata cantik. Cantik sajalah ni. Kalau tak pedas, tak usah bubuh awal-awal lah. Buat rogi je. Ya, lupa dalam dia. Kalau hampa buat tu mahal jugalah cabai ni. Ke sebab aku beli kat supermarket yang mahal. Kalau kat market murah lah kot no. Hari tu ramai orang kata episod dengan Sharifah Syaira tu best. Best lah. Mulut dia macam mana pula sama naik dengan aku. Okay, bahan yang kita perlukan untuk siapa kata tak pedas ya? Ui, sedapnya tengok bawang ni. Ya Allah, cik, ui. Boleh nampak lah. Tengah Cinderella tumbuk apa tu, Datuk? Dia tengah tumbuk tu lah nak buat gulai sayur keladi. Yang hang duk tumbuk cabai, bawang, cabai Melaka, belacan. Macam kita buat sambal belacan tu, itu bahan-bahan dia. Tumbuk. Selagi semua akan masuk dalam periuk, rebus naik je. Senang. Ini batang keladi. Ni keladi. Okey. Siang apa duk tengok kot tu? Kalau main kot lain boleh? Nampak tak? Tak boleh, tak boleh jatuh. Tak cantik lah view kot ni. Duduklah balik tuan-tuan lah. Hampa boleh duk melangut macam ni saja kan? Padahal bukan ada apa pun.
Lauk ni boleh buat awal-awal, senang-senang. Dia pukul 3 tak, pukul yang boleh buat pukul lah ni, tutup api, buh asing. Dia lagi lama lagi sedap. Kalau kita masak jenis lauk yang kena ujung-ujung nak buka puasa tu baru kena tomeh tu, tu payahlah. Macam goreng ikan apa semua kan nak kena ujung-ujung baru sedap. Sayur campur kan kena ujung-ujung. Mana boleh buat awal-awal pukul 3 buah tudung. Lembut, layu, lesu lah. Tak teringin pun orang tengok ni. So cabai ni mau kalau kata tak pedas, tak usah bubuh lagi lah. Satgi baru kita bubuh. Kerat dua je dulu. Kita boleh buat sayur keladi dulu. Hari ni pakai papan potong baru. Siapa dah pernah cuba ni nasi pula. Daging kunyit ni. Datuk love you lah. So cute tu perempuan macam nak mak nenek kat dapur. Dapur macam maintain bersih je kain lap tu. Kemarin aku baru marah sejarilah dengan mate aku. Adakah patut dah hampa nak tahu aku nak masuk dapur bulan puasa ni sebulan. Dia boleh sidai kem buruk seburuk-buruk alam tu. Bubuk masuk. Duduk atas marble aku yang puluh ribu ni. Aku ni angin lah kata. Aku ni punya kerja keras daripada kecil sampai kelah. Sebab aku ada cita-cita nak pegang kem buruk yang tak buruk. Cita-cita aku adalah nak ada kem buruk dekat dapur yang tak buruk. Hari ni adalah aku pencen dia bagi aku kem buruk yang buruk. Hang tak rasa macam nak bagi penampakan kem buruk tu. Geram. Kata mana pihak baru-baru yang duk beli, duk bersusul. Gunalah bila bos masuk dapur. Pakailah, bagilah siap bang, siap prepare kem buruk hak baru. Hampa nak pakai kem buruk tu letak atas kepala hak buruk tu, mampu pilih kat hampa. Tapi bila aku masuk dapur, aku nak kem buruk yang elok. Aku cari duit sebab nak beli kem buruk. Lalah. Itulah cerita dia. Kem buruk pun zarahum. Ya. Tak ni Kia punya. Bila kita dah ada dapur, hampa bubuh lah segala kem buruk yang baru tu kat aku. Tak, bagi aku pakai hak berjelaga penuh, tak tahu kalau apa, kena tok you apa semua tu. Hampa pernah dengar ke orang kerja cari duit sebab nak beli kem buruk? Itulah cita-cita aku. Nak beli kem buruk. Buat banyak-banyak nak susun cantik nak bawa kat dapur. Lah ni cita-cita aku dah tercapai. Cumanya bila dah tercapai, hamba bagilah aku guna. Simpan dalam laci. Sedapnya tengok bawang ni. Hari tu dalam salah satu kumpang punya resepi kan, aku ada buat ayam goreng halia. Allah, sedapnya ya Allah. Ayam goreng halia tu aku seorang kan dengan tetamu. Rasa macam aku seorang. Ui, sedapnya lah ayam goreng halia tu. Sedapnya bubuh bidik janggut. Yang aku kata aku makan dekat China tu kan. Balik-balik try. Nak buat sendiri jadi. Buah madu. Masak ni walaupun mudah tapi lama lah sebab nak tunggu daging ni masak. Berlenang minyak. Saya kem buruk pakai buang sebab beli dekat ni. Tak adalah aku pun pakai buang. Kami basuh, klorok apa semua. Tapi hak buruk-buruk tu janganlah bagi kat aku. Belinjau ada stok ke? Tanya aku pula. Oi, Oya. Oya jual belinjau. Datuk baju hitam mana beli? Jelas sungguh suara tu. Pakai mikrofon ke? Yalah. Dok Jo pun dengar suara aku kan? Dengar tak? Dengar tak? Haram jadah. Dengar tak? Dengar? Okey.
Datuk nak angle dari depan pula. Tok pakailah no wax. Rindu untuk wala tok ni. Tak dapat tengok perempuan, tok tengok si pun jahat. Aku sajalah buat, kesianlah kat dapat-dapat yang tak dapat istro tu. Kan? Oi, dahaganya ya Allah. Hari ni dah ada 20 jenis ayak aku suruh masak sebab aku dahaga sangat-sangat. Bercakap live tadi. Esok kan, lepas aku dah beritahu Joy re-emas aku tu, besok nanti ada sale. Sale tu hari Sabtu. Jadi hampa kena pergi todak dekat PAPS. Sale-nya adalah sale pinggan mangkuk aku dengan harga diskaun. Sebab ada yang sebab dia stok buffer kan, takut apa-apa jadi masa kami hantar. Jadi ada lebih-lebih stok aku. Riayan. Mana pergi riayan hijau petang ni? Riayan, shirt Rizal Man yang labuh panjang tu, seluar, risarung, ritut mini. Ada, tapi tak banyak. Tapi adalah. Tapi dah ada, takkan aku nak buat apa-apa. Kita jual lah, takkan aku nak simpan pula. Kan? So, apa kena pergi todak lah kat PAPS tu. Sebab PS hanya boleh membeli melalui EPS. Sebab kalau aku buka, mampu jadi kluster Saki Baki, Rizaki Baki. Memanglah tak boleh. Sebab tu re-emas pun aku tak buka lah offline. Hampa boleh beratok, hampa kena buat appointment. Kalau tidak, kluster re-emas. Lagu tu lah cerita dia. Sedia adakah bahan-bahan hang tu? Awak Tobi, buka puasa ni baru boleh makan. Dah lah penyenggan, tak buat kerja. Masuk. Lapar ke? Meh. Nak makan dah? Ali dah bagi makan dah? Nah. Ni. Biarlah. Sedapnya lah daging ini. Banyak tak ambur garam dia? Ha? Tak banyak? Jawab macam dalam kain. Jawablah kuat sikit. Tak, Haji, tak boleh lagi. Sekali dia jawab keras pula. Dia kata, awak hang marah kat aku, hang berbaik ke? Ha? Pun salah juga. Time ni hampa nak bau garam, tambah sikit lagi boleh. Gula pun boleh. Aku buat kad ni tak mau bagi camca ni. Hampir bubur sampai dua-dua belah ni. Pasal apa? Nak buat kepala liar lah tu. Tak, aku tak boleh junam apa nama camca ni. Mereka ni suka tukar peraturan. Kita dah buat elok dah. Rombak. Ha. Orang tengah dahaga memang macam tu. Semua nak marah. Aku kalau boleh minum, aku akan ni juga. Faik Jewels pula bagi salam. Ada saja nak melingkuk duit aku kan? Aku punya tu mana? Dia dah cakap dia Kak Zah. Tok, tunjuk isi dalam kuali. Sat lah. Nanti Sat. Mai cek, mai. Mai lah sayang. Dia sayang. Masuk mikrofon ni pun orang beritahu. Tu, dia kunyit-kunyit. Sebab aku dah botok you kan. Jadi, dia kala-kala kunyit lah. Semata-mata kunyit dengan garam, gula. Tapi walaupun dia punya bahan dia simple ni bukan resepi laki kepala simpang lah.
Sebab nak goreng dia lama. Nak goreng dia lama. Lepas tu hampa kena kacau selalu. Okey, mana bahan-bahan dia? Okey, yang ni tadi Cinderella dah tumbuk. Kita nak buat sayur keladi, bawang besar, bawang merah, bawang putih, cabai hidup, cabai Melaka dengan belacan. Tumbuk. Tumbuk lah, bukan mesin, tumbuk. Tumbuk lagi cantik. Datuk cincin mana? Tak larat lah nak pakai. Tumbuk, belacan, bawang besar, bawang putih, bawang merah, cabai Melaka, cabai hidup. Macam kita nak buat tu lah. Lepas tu kita ada asam banyak, asam keping dengan daun cenohom, daun kesum dan sayur keladi. Itu je. Selalunya ada udang. Tapi hari ni aku kata tak maulah udang tu. Cebuih yang makan. Selalunya dia pun tiba udang sekali dalam sayur keladi. Tapi aku kata tak payahlah udang tu, kita buat kosong lagi sedap. Udang Nyemak je kuasa udang tu sebenarnya. Kan terlayak liok. Oi. Nasi kalau makan petang-petang pun sedap. Gue makan pula depan TV, tengok gambar Melayu. Sian Datuk nampak penat. Tak payah tumbuk tubak tu macam tu je. Tak payah tumbuk. Tak payah tumbuk, tak payah kisap, tak payah apa. Lempak masuk lagu tu, puk, macam tu je, sebiji. Nanti bila hampa dah makan ni kan, tergigit ketumbak tu, best masuk tu. Jangan pula apa perasing ketumbak tu. Gigit sekali. Acar ikan masin, cenohom tu kesum. Tok buah ikan bilis tak dalam sayur keladi. Selalu bubuh udang. Tapi kali ni, hari ni aku nak buat kosong je. Tak mau buah apa. Kalau buah ikan bilis lagi, kuah dia berdanuk. Semalam apa? Semalam buat samai tomeh. Semalam udang tu aku goreng dulu. Sebelum aku tomeh cabai, aku goreng udang tu tak berkunyit. Goreng dulu dalam minyak, bagi dia keluar ayat udang tu. Angkat udang tu, minyak tu jugalah hampa tomeh bawang, hampa tomeh cabai. Jadi tu yang sedap semalam tu. Sedapnya nasi lemak semalam tu, no. Nasi lemak tu perfect sangat. Habis kan? Tapi aku pun masak 3 pot je. Selalu tak habis, sayang. Sedapnya. Habis dah kami makan, malah sok lah. Cicang dengan roti. Umar mangkit lagi makan. Dia pernah makan sok. Semalam makan sok, nasi sebumbun, nasi lemak. Umar tu favourite dia nasi lemak tu. Yang si mak ni tahulah kan anak tu suka makan apa. Sajalah buat macam padahal sayang nak mampu kat anak tu. Dia tengok ke? Umar ada kat dalam ni. Kuah berdanuk tu, kuah jadi keruh. Segak dapok kayangan. Kami tak tengok pun sedap lah. Sedap udang tu. Apa dia kata? Suara Tok tak sama dengan live, lambat. Tu kah? Ada delay kah? Lepas tu kemarin tu, sampai tomeh udang tu, bila hampa dah goreng udang tu, hampa angkat, hampa tomeh cabai, tomeh bawang. Lama tu. Lepas tu last dia baru lepas udang tu. Jadi udang tu ayak dia taklah kacau sampai tomeh tu. Sebab kita nak buat sampai tomeh yang pekat. Kita bukan buat sampai tomeh ciknap tu. Jadi kita tak perlukan ayak udang tu masuk dalam sambal. Kita perlukan minyak udang tu masa kita nak tomeh. Sedap ni sambal tu, no. Sedapnya. Kacau lah ni. Baik, hangit. Lepas tu, mari kita bersembang. Sementara nak tunggu IG Cinderella, cabai kering ke cabai hidup, Datuk?
Kemarin cabai kering lah, tapi aku campur sikit dengan cabai Melaka, bagi pedas sikit. Sampai kemarin tu. Jadi dia pedas. Kalau nak cabai kering saja tak pedas. Bila kita dah tumis lama-lama tu, dia lagilah tak pedas. Awak Cinderella. Ha? Cutting Cinderella? Tu bukan cutting Cinderella, tu cutting apa nama? Kereta kuda Cinderella yang jadi labu tak pi lagi tu. Yang tak kena sumpah lagi. Dia pun pakai abang IT Cinderella Ari Kamarudin. Tok, sanitizer akan jual lagi tak, Tok? Datuk Cinderella tu tak ada orang masuk Minang ke? Datuk, nanti saya buat try. Awak nampak Tok macam tak larat. Tak larat lah puasa. Apa boleh tanya lagi? Buta perut betul hampa ni. Itulah aku kata tadi, doa panjang umur saja. Tak mau doa bagi ilham, kan dah bodoh. Macam acap tu tadi. Jangan doa bagi pandai. Udang goreng jangan garing sangat. Tak. Dia bukan kata garing macam kertas tu. Tak. Garing ala-ala 5-8 minit. Itu cukup lah. Kita angkat. Jadi ayak udang tu dah digoreng sekali masuk dalam minyak. Jadi bila kita tumis cabai tu, dalam tu dah ada minyak udang. Mana nak dapat minyak udang? Hampa ingat apa? Ada jual kat supermarket kan? Minyak udang. Otak udang ada lah. Minyak udang. Belacan ada lah. Udang juga. Tapi minyak udang. Sebab tu bila aku buat mi kuah Pak Ibrahim tu, yang perlu buat tiru aku tu, sedap sebab apa? Dia ada minyak daripada udang yang kita goreng tu. Mana boleh, tak ada jual minyak udang goreng. Baru seminggu rajin dengar Datuk. Boleh tiap kalau tak duk dengan adik cerita pasal Datuk saja. Cinderella tu dari tadi duk hidu senduk. Cinderella orang mana? Orang Kelantan. Salam dari Jakarta, Datuk. Camelia tu siapa, Datuk? Camelia tu mak tiri hang. Pak hang menikah baru tak abak kat mak hang. Aku je tahu. Kata Camelia tu mak tiri hang. Pak hang tak abak kat mak hang. Pak hang tak abak kat anak-anak. Sebab tu hang tak tahu Camelia tu siapa. Tapi mak tiri hang tu muka lebih kurang aku. Cuma dia tu segak lebih sikit pasal pakai contact lens. Aku tak pakai contact lens tu. Kalau aku pakai contact lens, lagi segak pada mak tiri hang tu. Sejak terpandang wajahmu. Jadi dah. Lagi sikit. Tak hitam lagi tu. Asal apa? Masih dah. Hang kan kata hari ni bendera Jepun. Asal lah. Aku ni umur 50 tak ada dah menitik tap tu semua. Tawak. Boh. Patutlah aku tengok ada orang makan dalam bilik tadi. Tok Ilham mengantuk saya petang-petang tengok live ni. Hang ada di mana? Di office kah? Oh, jangan katalah. Aku dulu walaupun bos, punyalah duk jaga mata jangan bagi mengantuk. Tapi bos kan, takkanlah bos nak lena. Kata, ya Allah, dah lah lapak kan lepas semayang tu mengantuknya lah duk fikir. Tapi dulu kalau zaman-zaman aku duk kerja lagi, ya Allah, letih dengan baju bertimbun. Yang mana nak balik kampung dulu, yang mana nak suruh anak punya siap dulu, yang mana pak mentua punya dulu, yang mana dia punya dulu. Letih. Wah, katalah kadang tu ada yang balik kampung orang kaya, balik kampung awal lah, bukan macam orang lain ni nak kena ambil cuti, ambil tiket bas, kerabat tingkat bas, pintu bas, duduk atas paha driver bas nak balik kampung semua. Mana ada orang kaya bila dia rasa dia nak balik, dia start enjin dah balik. Walaupun raya tu lagi 2 minggu ke, seminggu setengah ke, dia kata, okey, I nak balik dah, baju raya I dah siap ke? Ya Allah, ya Tuhanku, bukan aku kalau kata raya tu, petang raya tu hamba ambil baju kat kedai aku lagi. Itu maksanya waktu ambil baju. Ni tak 2 minggu dah nak ambil baju nak balik raya. Orang kaya mengkalang kabut, ya Allah. Kami kerja macam beruk semuanya.
overtime sampai ke tengah malam. Dah lah puasa. Tambah-tambah orang yang jek tu, orang yang jek-jek bidding tu, ya Allah, kesian lah. Letih. Bayangkan lapak, letih, mengantuk, mangkit sok. Ada yang mangkit sok tak lena dah lepas tu. Yang main daripada PJ Shah Alam duduk nak main ke Jalan Imbi tu sikit ni. Takkan nak boleh lena. Kalau lena terbabas ke apa ke, mampu. Kan mangkit pukul 4, pukul ni 6 tu memang lo Zohor tu memang mengantuk lah. Lepas tu nak buat OT lagi sampai pukul 8 malam. Siksa. Lepas tu nak balik sampai pukul apa, nak kena lena sebab apa, esok nak kena mangkit sok pula. Macam itulah seterusnya perjalanan Abang Jamil sampailah Abang Jamil mampus. Lega lah ni, kami tak payah buat lah ni. Kami duk balut tinik je. Tik 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 tik. Cek periuk, cek itu, cek beg. Tu dialah, itulah orang kata Allah nak bagi senang, nak bagi mudah, sat saja. Siapa yang boleh buat ubah tu semua? Allah. Bukan kita. Aku 30 tahun punya cari kunun-kunun mencapai matlamat kejayaan lah, KPI lah, apa kejadian haram semua tu. Lah rupanya meniaga macam ni lagi senang daripada meniaga propa tu. Propanya bukan main ke Paris, London, New York, Milan, Jepun lah, apa semua, Tokyo. Lah niaga beg RM69 9 kupang. Laku juga. Kan? Tak payahlah nak konsep Bollywood ke, England ke, itulah, inilah, pumpang lah, gunggang lah, dundang lah. Niaga ni je RM69 dengan beg melencong tu RM32. Laku. Tak payahlah aku nak sibuk-sibuk ukok sana, buh ribbon sini, buh organza situ, buh rupo tang pinggang, buh rupo. Tahun sudah buh rupo tang pinggang, jom tahun ni kita buat rupo tambau pula, buh tambau pula. Tahun ni dah buat rupo tambau, jom kita buh tang pungkok pula, buh pula tang pungkok. Sehari abuh pula turun ke bawah pula, turun buh tang lutut pula. Dah habis tang lutut, tak tahu nak buh ke mana, buh atas kepala pula. Tapi konon-konon kata benda tu trend. Padahal tak tahu bercempera, tak tahu nak buat mana dah rupuk tu. Hampa pun belilah. Cantik tok, cantik. Cantik. Adalah. Cantik tok kami. Cantik. Walaupun hampa pakai, aku nampak macam apa saja. Hampa pun pakailah, tak sangka. Pergi berjalan rumah orang sana sini, OOT di bawah pokok atau pokok mamplam, bawah pokok belimbing dengan rupa laku tu. Tu tak apa juga rupa laku. Hak brand-brand lain yang tiru rupa laku tapi tak jadi tu. Ya Allah, ya Tuhan aku. Aku kata subhanallah. Aduh, ya Allah. Tak baiklah tu sebab kan. Orang kata aduh. Tobat aku tak buat. Tobatlah aku tak buat dah. Hampa semua nampak macam, hampa pernah tengok tak sirkus yang duk ulang-ulang pi kat sana kat sini, dia pun buka pandai panjang tu. Tapi sirkus kalau nak start, dia tak start dulu dengan apa semua akrobatik. Dia nanti start apa tau? Dia nanti hantar dulu keluar buruk-buruk naik basikal. Aduh. Allahu Akbar. Yang ni aku punya macam tu lah. Pakai ramai-ramai. Dah lah saja melawak. Bukanlah hampa nampak lagu tu. Tapi ada juga yang keluar pakai lagu tu. Tapi sebab tu aku buat yang simple-simple. Adalah 2-3 tu untuk fashion saja. Tapi kalau badan cantik pakai. Bukan kan? Kita bukan nak nafi. Kadang-kadang orang tu pakai lebih cantik pada model yang kita bagi pakai tu. Sebab badan cantik. Tapi kalau badan tak cantik tu, ya Allah subhanallah, janganlah pakai. Hampa beli je lah yang jersey aku hak Bengong Street tu. Lagi elok daripada hampa nak apa nama ni, nak paksa diri pakai lagu tu. Kau nanti pri keluar kling kayu basikal pakai skirt neck tu. Lepas dia pada masuk baru keluar gajah dengan bola. Lepas gajah dengan bola keluar. Lepas gajah dengan bola keluar, barulah keluar rimau yang keluar api tu, gelung api tu. Macam tu lah rupanya tiap-tiap kali raya. Lah ni lega. Aku dah tak buat Zalora, aku dah tak buat fashion raya, tak nak siapa nak tiru dah. Mau kalau tidak,
Betul. Alhamdulillah COVID ni mai tu tak sengap semua orang. Siapa bayangkan sebelum zaman COVID mai ya? Hui, macam pesta, fashion show sana, fashion show raya sini, yang keluar macam-macam bentuk rupa kata tu dia lah, sirkus raya dah keluar dah lah. Lepas beruk keluar pula gajah dengan bola, lepas gajah dengan bola keluar pula rimau dengan api gelung tu. Lepas tu keluar pula anjing kecil-kecil tu yang melompat tu. Ha, macam itulah sama. Huduh-huduh. Sakata raya kena pakai lagu tu. Tu yang aku rasa macam ya Allah pelik sungguh lah hampa ni. Ha? Boleh tak kah? Oh, cantik dah kita punya colour. Mai sini nak tengok lawak sungguh dia buruk sarkas. Aduh. Memang macam buruk sarkas. Aku tengok macam ya Allah ya Tuhan aku gamak apa beli kan. Kalau beli hak aku tu tak apa juga, eloklah jahitan terletak. Cutting apa semua, cutting designer. Kalau beli hak lain-lain tu kata ya Allah, tetek duk tang ni, perut duk tang ni, bow duk tang ni, pungkok duk tang depan, bur duk tang belakang. Hey, kesian. Macam mana lelaki hampa boleh approve hampa beli tu? Ah, tu dia. Yang ni dia dah elok dah ni. Ni dia colour dia. Boy, cantik lah kecil-kecil. Pepak-pepak pula benda tu. Sarkis raya buruk gamak hampa beli. Ha, gamak sungguh pun. Boleh tok masuk bawang tu lah. Bawang. Cili. Ui, sedapnya colour dia. Allahu akbar. Sedap. Sedap tak tahu nak minum ayak bah. Cantiknya. Tapi kalau hampa, tapi sebab kita dah ada bawang Holland tu, tapi kalau hampa nak jenis suka pepak-pepak kan, sebenarnya boleh je ambil bawang Bollywood tu, India tu, bubuh kat atas. Bolehlah kupah. Tak nak kupah. Jadi bila bolehlah hampa gigit kukrak tu pun potong part pun cantik juga macam tadi. Jadi biar dia seketui-seketui gitu. Apa buruk sarkis pun dia nak kata? Buruk sarkis. Ha, lagi senang. Duk apa senang di rumah tu, pakai je apa yang ada. Kalau tidak lah ya Allah Tuhanku, pelik aku tengok. Macam orang mabuk. Pakai baju. Ha, pakai baju macam orang mabuk. Kata hampa ni waras tak waras? Tak waras pakai baju. Dengan hampa nak kendong anak lagi, mana yang tercabut sequin, mana yang anak duk pepak banik tu, pak. Hang makan apa tu? Kaya raya kan? Selok-selok dia tengok rupanya pepak sequin baju mak. Kan? Dengan hangatnya, dengan naik kereta penuh bergeduak. Satu kereta dekat 8 orang, turun pakai-pakai dengan organza. Dah lah kereta tu kecil. Pakai masing-masing ada peplum kat pinggang. Duduk 8 orang dalam kereta tu. Tak hangat ke? Hangatnya aku rasa. Kalau apa pakai baju kurung cotton saja kan bagus. Yang tu orang kata, kalau hampa tak boleh nak sampai ke tahap cara hidup tu, buat betul-betul biasa je. Hampa pun tak salah, orang pun tak mengata. Yang ni tengok orang pakai, hampa pun nak pakai. Tengok orang pakai, hampa pun nak pakai. Tok tak rindu ke buat baju? Tak. Rindulah juga kadang-kadang tu macam tapi macam aku dah buat lama dah lah benda-benda ni semua. Nak rindu apa lagi? Cumanya aku takut je fashion tu akan rindu aku gitu. Tapi tak ada bunyi pun daripada peminat-peminat fashion, anak-anak ayam aku yang design-design lain tu. Kut-kut ada depan nak kata, Tok kembalilah Tok, kesian kat kami tak ada idea nak buat baju apa lepas ni semenjak Tok tak buat ni. Tolong Tok, we love you Tok. Tak ada lah. Besar kan? Kita Tok bagi buah colour sikit. Tobi nak pergi mana? Tobi nak pergi mana? Anda sembahyang belum? Siapa suruh masuk tadi? Kan tak boleh kelak.
Lepas kita buat bawang masak tu, lepas tu kita bolehlah tutup api. Sebab kita mau bawang masak tu, apa nama? Rangup kan, untuk kita pepak-pepak macam kita duk makan sate tu. Bagi dia terendam minyak sat saja, lepas tu dah lah. Aku ni kan selalu macam ni lah. Kadang-kadang bila aku buat resipi yang sama, esok lusa aku sendiri yang alter. Macam, boleh ni kalau masuk tempat lain, boleh ni kalau masuk. Tutup lah kah? Okey, cantiknya. Siap dah satu lauk. Sedapnya. Sedapnya. Hampa try lah. Tapi ramai yang dah try aku rasa benda ni. Ramai sungguh yang dah try. Nah, tengok ni. Dia ada colour biji remia. Dia colour hijau. Sedapnya. Lepas tu bila angkat nanti minyak tu nanti hampa bola nasi putih. Goi lah sikit. Dah. Okey, jom kita buat sayur keladi pula, cik. Buruk sirkus. Masin. Masin tak? Apa yang masin? Vani from India. Oh, Vani from India? Hi, Vani. How are you? Oh, I have a fan from India. I have a fan from India. Masak apa tu? Masak daging tumbak. Tu rasa dulu tak pandang kamera, Ari taruh garam banyak. Ya ke? Masih ke? Tak lah. Gula dengan garam. Awak cantik sangat di zaman ni. Cantik ke? Sat cantik, sat handsome-nya Datuk. Apa ni? Aku pun confused. Hampa pun aku nampak lagu mana? Macam mana fan aku pada India tu faham? Live takkan ada translator? Translation? Asis salt letak 1 spoon pun tak apa. Salam from Singapore. Okey, jom. Dan ni kita nak buat sayur keladi. Jadi kita ambil periuk. Nak cari periuk ni. Gosap lah sikit, tak nampak. Periuk. Kita masuk batang keladi dengan keladi. Lepas tu kita buat masuk cabai. Wayak. Oh ni tak ni ah. Lepas tu bubur. Ini apa bahan dia tadi? Bawang merah, bawang besar, bawang putih, cabai hidup, cabai Melaka, belacan. Lepas tu kita buat masuk cabai kering. Cabai misin. Asam Jawa. Asam keping, asam gelugok. Banyak keping lah sebab kita nak masam. Lepas tu yang ni. Daun cinohom, daun kesum. Dah. Set. Lepas tu hampa bulah garam dengan gula. Sekali siap-siap pun tak apa, tak ada masalah. Garam kasar. 2, 3, 4. Gula. Okey. Buah banyak. Biarlah. Sedap ni. Daun Cameron, daun cinohom, hom. Hi, I'm from I'm from Zimbabwe. Sajam melawak dengan aku tau. Cukup ni.
Bola sikit lagi ayak. Hang nak buat rendang keladi ke? Kabui naik, senang kerja, siap dah. Maggi pun buat lama lagi pada ni. Esok aku rasa aku nak makan Maggi. Tak boleh, esok ada orang nak main buka puasa. Besok kita nak buat masak cuka. Ikan merah masak cuka. Ikan jenahak, ikan merah. Ikan jenahak masak. Okay, dah masak ni, kalau benda berebui, memang pakai nak tutup. Nah? Ni lah. Ni periuk Kak Apollo nasi kandang tu pagi. Kak Noh, Kak Elera, Kak apa? Kak Borok Sarkis, Kak apa tah? Lepas tu dia bagi nak tunjuk kat ni. Ni semua dia bagi. Apalah, dia duit ada, bawa kereta pun besar, follower kaya, token nasi kandang kat Bangi memanglah ada duit. Dia bagi aku belanga ni nak buat roti sorai. Yang ni kalau penampak sedap juga ni. Lepas tu dia bagi belanga 4 sagi. Ni untuk grill ni sebab dia ada apa nama? Lain-lain ni. Lepas tu hang boleh masak goreng mi hari tu pakai ni kan? Tapi kalau buat telur dadar mesti dia lipat sagi. Cantik juga. Okey. Atau apa lagi apa nak tengok? Selain pada tengok aku ni. So hampa rebui ni je lah. Rebui naik macam tu. Sampai batang tu layu. Sampai keladi tu lembek. Lepas tu rasalah garam, gula apa semua. Cukup ke tak apa semua ke tak. Dah cukup. Okey, boleh tutup api. Dah boleh makan lepas tu. Lepas maghrib. Tapi sedap lah sayur keladi masam-masam tu dengan tu. Kalau hampa nak makan lauk saja, yang daging tu pun boleh. Nak makan yang ni dengan ikan selangat pun boleh. Datuk, hang reno dapur semua total berapa? Datuk, tu periuk kami Teh Pai World. Bukan sama ke? Dia tu beli kat hampa. Tak celok ke keladi? Hang tengok tu dia pertanyaan tak celok ke keladi. Lepas tu yang keladi tu masuk dalam air ais ke atas ni? Nak celok buat apa kalau benda tu nak rebui? Merapu lah hang ni. Nak celok tapi buat nak rebui sekali. Aku tercelok hang lagi. Tanya soalan kadang-kadang, ya Allah. Tu aku kata, lepasnya kena minta doa panjang umur dengan otak bagi pandai. Siap dah lah. 2 lauk. Alhamdulillah. Sekejap lagi cuma tinggal nak gorengkan selangat saja. Pukul 7 sekejap lagi. Dah lah, settle. Sebenarnya masak ni senang saja. Tak payahlah masak beria-ria. Kadang-kadang yang hampa takut nak masak tu pasal kadang-kadang resepi tu macam menakutkan. Macam nasi tomato. Nasi tomato. Macam nak masak ayam, masak merah. Sebenarnya semua senang je. Cuma jangan takut. Jangan gentar. Bila takut dengan dan tak jadi tu. Cuma akulah ni, impian aku ialah apa tau? Aku nak panggil, nak belajar masak kuih-kuih Melayu ni. Macam telan-talam tu semua. Lepas raya ni lah, insyaAllah kalau panjang umur, nak panggil siapa-siapa yang boleh masak kuih-kuih tu, nak belajar kat mereka. Sebab aku kuih-kuih ni memang tangan, sedapnya kalau buat buah Melaka nah. Dan lagi tak? Buah Melaka. Sedapnya. Tak ada pula orang hantar buah Melaka kat aku. Tak ada pula orang hantar buah Melaka dekat aku. Punyalah teringin buah Melaka ni daripada mula puasa lagi. Mereka tak hantar pun lah. Teringinnya lah buah Melaka.
Dessert apa Datuk? Tak ada dessert lah ni. Tak payah dessert lah. Aku makan kuih raya je sebagai dessert. Tak ada apa kan? Tak mau dessert-dessert tak habis nanti. Rugi. Tu kek-kek semalam tu lempak buang. Datuk tak pernah buka puasa kat luar. Tok nak belajar kuih talam. Aku nak belajar dekat tu. Kuih HQ apakah? Yang araf, yang dah kena todak dengan hampa tu. Sedap kuih talam je. Tapi lepas buka puasa, aku boleh makan seketui saja. Seketui. Bagi panjang tu order, tapi makan seketui tu pun tak habis. Itulah kata nafsu kan. Bukan nafsu pun. Aku teringin. Takkanlah nak beli ke orang tu seketui je. Mampu orang tak jual. Tapi boleh telan masuk seketui je lepas buka puasa. Suruh kacang tu genting buah Melaka. Baik dia puasa. Kat tepi Sungai Melaka banyak buah Melaka, Datuk. Berlambak-lambak. Tuanku buat biskut Milo, Datuk. Aku dah order dah. Tuanku, Patip punya biskut Milo jangan lupa nak. Jangan buat-buat lupa. Dengan kek buah cherry lebih. Bukan buah Melaka, negeri Melaka dori orang hantar. Tak habis hantar kat kami. Makan agak-agak kering buat dessert. Agak-agak kering berbeli berbotol pun ada lagi bersusun. Ya Allah, sedapnya agak-agak kering. Tapi hari ni aku nak ayat apa dah? Main dah ayat kosong. Asam boy. Dia ada gas. Tak maulah ayat kosong je lah. Semayang makan ayat kosong sedap dengan si lemak tu. Dia kalau ayat manis, kita dah makan, kita nak rasa lauk tu. Lepas tu, pergi rasa pula ayat manis. Hang lah bubur segala leci, segala temikai, semua pening kepala aku. Macam mana nak kurus? Rindu mak kat kampung. Ayat 15 jenis tu. Tak maulah ayat 15 jenis. Tak boleh. Ayat kalau sedap, dia kena makan waktu bukan bulan puasa. Baru kita rasa nikmat sedap ayat tu. Dia kena makan minum ayat tu saja. Ni ayat pun nak sedap, lauk pun hampa nak sedap, kuih pun hampa nak sedap, dessert pun hampa nak sedap, mi pun hampa nak sedap. Macam mana? Hilang lah habis semua pakat-pakat sedap tu. Dia kalau cantik macam aku ni, pakai baju, duduk tengah-tengah, beruk sarkis. Baru nampak sedap. Kalau aku ni duduk tengah-tengah model-model lain, mungkinlah orang tak nampak sangat kan. Kena duduk tengah-tengah, beruk-beruk sarkis. Baru aku ni. Kita sama juga dengan macam menu. Kalau dah nasi tu sedap, ayak tu makan hak bodoh je lah. Baru rasa nasi tu sedap. Ni nasi tu dengan minyak sapinya, dengan apanya, sekali ayak jagung dengan susu cayaknya, dengan pening kepala bengong. Tu yang nak mangkit pun tak boleh. Ada banyak hari lagi lepas raya ni hampa makan lah. Hampa nak makan apa pun. Ayak jagung, bubuh payung colour pink tepi gelas ke, bubuh cherry ke, hampa makan lah. Tak ada siapa marah pun. Apa boleh duk mengadap aku sembang beletak ni Kisah buruk sarkis hari ni. Awak tu duk sipi-sipi bila tanya bila nak kurui. Kurui dah apa? Nampak tu? Mana ada filter? Pumpang tu gila. Masuk TV memanglah dia jadi lebak semacam. Lepas tu dengan HD-nya, dengan apanya. Camellia masuk dalam HD pun hampa nampak akan huduh juga. Tengok tu aku punya jaw. Hari ni saya buat masak lada ikan tenggiri je, Datuk. Yang aku ajak tu kah? Hiburan petang. Dulu kita start lagu ni lah kan. Petang-petang kita on live buat 1 jam. Tunjuk buat pupang. Kat sini je, kat tingkap tu. Wanginya bau.
Okay lah, just nice adunan dia. Beres. Hampa ni semua duduk di office ke duduk di rumah? Nanti masuk TV buat muka sengit nah, baru nampak koi Tok Man. Memanglah siapa-siapa masuk TV pun jadi gemuk. Datuk tips flowers. Uish. Datuk pinggan atas dapur tu. Nanti kita tengok dengan Abang Ji. Sekali tengok Abang Ji lebih elok pada aku. Rumah baru rumah baru balik kerja. Oh. Kerja apa balik awalnya? Kan hang balik sengap-sengap. Bos tak tahu. Semua dekat office. Yang dah setahun di rumah lah. Kuarantin anak kena chicken pox. Duk ada di rumah tu, tak boleh balik you. Datuk baju raya kalau apa? Oi, tahun ni aku baju raya 3 set. Tapi satu pun tak siap lagi. Jubah aku tu dah bawa ulat yang mana? Yang ada ke tak payah nak repair ke? tak payah dua. Tapi kita mau ulat putih tu. Jadi dia hantar tadi yang mana? Speak English. Oh, ni orang India cakap. Vani Victor ask me to speak English. It's hard lah for me to speak English because everything I tell cannot, no vocabulary in English to translate. Okay, let's say number 1 is beruk sarkis. Yes. Circus monkey. That's the only word I can translate to you on today's topic. Beruk sarkis. Circus monkey. Baju raya Datuk Jit sendiri kah? Ikan bilik hari tu saya tambah lobak. I think you should learn bahasa. When you learn bahasa, you'll be very delightful because our language is so mesmerizing. Gua patut gelak beruk sarkis lah tu. Itu je lah. Jadi kali ni kalau aku nampak hampa tag beg aku, hampa pakai dengan baju beruk sarkis, hampa siap. Pakai simple-simple macam aku tunjuk tu. Hari tu Faizul dah kata, wak. Dan ni kita dalam bahaya sebab kita telah mengupgradekan golongan-golongan B40 ni kepada orang-orang yang mempunyai taste yang sangat tinggi. Kata baguslah, memang tu lah niat kita pada mula buat Zalora pun. Kita kata kita nak bagi mereka ni, beruk-beruk sarkis ni semua, berapa nama ni, belajar cara pakai baju yang elok, design yang cantik, yang kena dengan semua keadaan. Jadi dah berapa tahun kita punya latih depa, dah dekat nak masuk 10 tahun lah kalau tahun ni. Jadi hampa pun terror lah ni, nak pakai tudung kalau apa, nak pakai baju labuh mana, nak pakai dengan seluar apa, nak pakai dengan kasut apa, nak bawa handbag logo mana, handbag ni boleh pergi ke mana, handbag tu boleh pergi ke mana. Bagus. Itu merupakan satu benda yang positif. Okey, jadi hampa pun lama-lama dah pandai pakai baju. Aku ni pun segak pasal pandai pakai baju. Kalau tak pandai pakai baju, berlemuh juga. Cuba kalau banding dengan aku pukul 4 pagi baru mangkit tidur tu. Kadang-kadang aku pun tergelak. Masuk bilik ayah aku kan penuh cermin. Masuk. Ki. Macam ni hampa kata segak tu. Tengok rambut merebangnya kan, dengan collar terkeleweh sana sini semua, dengan muka sembab macam tu. Kata ni kalau follower aku tengok pagi mampus tobat dia tak kata handsome. Milia ke mana, dia terus jadi beruk sarkis dalam toilet tu. Tinggal nak cari basikal roda 3 je untuk aku kayuh dalam aku punya toilet tu, pergi balik. Golongan 3XL. Golongan 3XL tu aku tak nak buat apa lah. Macam aku katalah, banyak peringkat. Satu, hampa kena ada duit lah nak spend. Murah-murah baju pun mesti kualiti dia, kalau 200 lebih ke bawah tu dia, ataupun 200 ke bawah tu mestilah kualiti tak cantik. 200 ringgit tu mesti kualiti cantik. Satu, kena ada duit.
Nombor 2, hampa kena ada ilmu cara nak pakai lagu mana. Ni macam mana, ni macam mana. Nombor 3, hampa kena ada badan hampa nak pakai lagu mana. Kan? Tapi tak kata kadang-kadang ada orang gemuk pun, orang badan besar, kalau dia pandai pakai, nampak berseri. Berseri macam mana? Muka dia elok, kulit dia licin, dia pandailah cakap. Tapi kalau badan tak ada, badan tak ada, nak pakai apa pun, kadang-kadang bukan semua benda fashion apa boleh pakai. Ada tertentu saja. Mulalah hampa sikit tengok orang badan elok. Pakai apa pun elok, masuk je. Ni macam susah lah nak cari baju. Memanglah susah nak cari baju. Masuk main sini, kalau badan lagu ni, pakai apa pun lintas saja. Memang susah nak cari baju. Cari baju bandar, kenalah usaha. Usaha. Makan tu kena catur, kena diet, kena exercise. Exercise aku pun tak exercise. Tapi jaga. Macam aku ni pun kadang-kadang kalau boleh satu hari aku nak makan sampai berapa kali. Tapi kena tak maulah sehari jadi besar ni susah. Aku ni pun kadang kembang keping. Ni boleh lah action sikit sebab bulan puasa kurus lah. Cuba kalau lepas bulan puasa. Kena jaga. Aku ni kalau kira badan apa kata hidup segak sangat ni pun, gemuk sikit pun tak boleh pakai dah baju. Nampak tak cantik. Dia jadi tebal sini. Bungkuk, apa semua tak cantik. Lepas tu aku dia, okey, kurang sikit. Macam tu lah cerita dia. Tapi ada juga orang yang badan besar tapi pakai apa pelawat, tapi jarang lah ada keadaan macam tu. Ada juga orang yang badan cantik, muka pula tak segak, berkutu lah apa semua, pun tak boleh juga. Tak tahulah, pimai-pimai, manusia ni tak ada yang sempurna. Kan? Itulah cerita dia. Cumanya janganlah duk pakai baju merepek-merepek raya-raya ni. Huduh, hampa tak tahu huduh. Kesian Cinderella. Tok keluarkanlah ready talk cepat sikit. Nantilah duk tunggu halal tu. Tapi mungkin jugalah aku ni pun umur 50 tahun duk boleh maintain lagi sebab ready talk tu jugalah. Tapi bulan puasa ni dia tak apa nak jalan sangat ready talk tu, walaupun aku minum hari-hari sebab ayat kurang. Jadi besok bila aku dah berkeluar, dia punya tips dia adalah kena minum air banyak. Kalau air tak banyak, apa makan ready talk pun dia tak apa nak jalan juga. Tapi tak apalah, kita dah puasa. Itulah detox asal nature detoxification badan kita. Tapi kalau dah makan detox tu lagilah puas. Buh. Kalau tak makan detox, masa pi berak biasa, buang air besar, tak payah, lepas dah flush tak payah nak kalih dah tahu benda tu bersih. Tapi kalau makan detox, lepas dah flush kena kalih. Tengok kuk-kuk percik mana sana sini. Memang dia akan percik punya. Kena pula sebelum tu, malam tu makan nangka ke, yang angin. Ni kita nak rasa ke tak? Rasa. Hang kan tak boleh puasa hari ni. Feeling ada ni. Mana suara Cinderella nak dengar? Okey kah? Masam? Masam? Tak masam? Masam sangat? Okey lah, masam lah. Mana? Masih jangan. Nak gula sikit boleh. Balance sikit. Pedah? Okey, dah siap dialog kita dua dialog hari ni. Metosh tu. Sayok keladi dengan... Kau mana nak bagi terbalik? Sayok keladi dengan... Apa nama? Daging ketumbak. Sedapnya.
Kalau Cinderella live, berapa orang tengok live Datuk? Tapi dia pun minat hang, tapi orang buat live dia pun tak tengok. Live ni kita kena pandai cakap juga. Kalau hang pakat duk langut tengok saja, tak ada maknanya. Orang pun cemui. Sedap. Oh ya. Merisik je kak. Tok, sorry off topic. Drop your skincare routine please. Allah, tak tahulah. Basuh lah, basuh. Engkau buah moisturizer, lepas tu serika. Serika. Kalau hampa nak cekang lagi, ambil yang kanji yang dalam tin biru tu. Spray dulu apa semua. Bagi dia dah serap, ambil serika, jangan hangat sangat kan. Slow-slow je, ambil letak tu. Tarik ke bawah, bawah ke atas. Jadi bila dah muka tu dah ada kanji kan, bila hampa dah spray duk kanji tudung hampa tu, spray sekali muka hampa. Dah siap tudung tu, spray serika sekali muka, lepas tu pakailah tudung tu. Tudung hampa pun kerah elok, muka hampa pun kerah elok. Lagu tu cerita dia. Itulah tips dia. Oh, ha. Gelap pasal tu lah tadi tu. Kat pukul 4 lah weh nak semayang asam. Hai, admin FC Club, duk ada juga dah ni. Bukan apa sibuk kan duk mengantak ration ke relief Aidilfitri tu. Tok buat gaduh-gaduh esok. Allah sedapnya gaduh-gaduh. Aku nak kena belajar buat cucuk tu lah. Cucuk pasembur tu. Hari dia pun ada kita duk buat ni. Ada orang ramai. Tutup pintu ni. Datuk. Tok pakai sabun basuh baju brand apa? Setrika. Boh bubuk kanji ke? Datuk salam dia Kota Baru. Setrika muka. Pasembok. Nak belajar buat cucuk pasembok tu. Sedapnya. Apa perasaan jadi Rizalman? Hai Datuk. Hai Dr. Nija. Apa lagi dia pamai bagi? Ada carrot cake. Ini fresh from the oven. Fresh through the window. Cake, carrot cake. Sebab tu aku tak mau beli barang-barang. Aku tahu hari-hari mesti apa nanti hantar. Ni apa ingat aku ingat habis ke? Tak habis ni tu tak. Salam Ramadan. Daripada mana? Daripada Baking Business. IG dia Baking Business. Sedap no? Mesti aku dah tahu. Mesti masin icing ni. Dalam tu carrot cake manis. Tergigit walnut sikit. Sedap. Sedap. Buka puasa hampa tahu tak? Setengah cupcake ni pun aku tak boleh habis. Sebab tu aku tak suka bulan puasa. Bukan aku tak suka bulan puasa, aku tak suka perasaan. Bukan, aku tak tahu rasa macam kesiannya macam tu. Faham tak? Aku yang boleh beli kotak carrot cake ni boleh beli 100 kotak pun tak pasal hari. Tapi tak boleh pi nak makan tu. Itulah kata Allah Maha Besar kan. Ada duit ke apa, tak boleh nak pi. Selera kalau tak, bukan selera tak ada. Selera tu ada. Cumanya kapasiti perut kita takat tu je lah. Amazing. Mana kata manusia ni dia ada limit, had dia. Kita tak boleh buat semacam mana kita mau. Nah, kita mau kalau ikut aku tak makan semua ni. Penuh air 6 pintu ni semua ni aku boleh telan. Kalau kita mau. Periuk belakang ni semua aku boleh telan dengan periuk sekali. Tapi sebab kita tak boleh, itu hadnya. Had makhluk Allah yang bernama manusia, takat tu je boleh makan. Kalau makan lebih daripada tu, mampu. Hantar rumah saya Datuk. Banyaklah punya cantik, aku nak pergi hantar. Baiklah aku suruh dia tu hantar terus ke rumah hang, tak payah keluar. Jadi hari-hari aku nak kena fikirlah nak bagi siapa. Bukan aku tak besar hati, tapi dia pun tahun-tahun ni aku tak buka review. Ingat tak masa dulu-dulu kita buka review? Ya Allah, ya Tuhanku.
Satu hari, satu meja penuh orang tak pagi, nak gila rasanya. Kalau aku buka review, macam mana ni? Tengah ni dah duk fikir, habis bagilah kat Oya bang, siap. Tapi aku suka hak besar ni. Sama lah. Tapi besar ni tak habis pula. Berebut krim lah dah. Bagilah kat Oya tu. Ni tak. Nasib baiklah aku berjiran dengan Oya ni yang kuat makan. Bagi apa pun dia telan. Kalau tak ada jiran macam tu, Hai Pak Nil. Oh, Pak Nil masuk dalam ni ke? Hai Tok Nil. Cik duk ikut juga. Tadi pula drama yang Pak Nil berlakon jadi polis pencen tu. Lawak juga. Yang duk bercinta dengan Ustazah siapa nama? Kak Ungku tu. Dengan Kak Lina Pom-Pom. Tengok live Datuk. Biasanya jadi jiran Datuk. Awak dia jadi berdengur telinga aku ni. Oh ya, kau tak bagi kat aku, Sabar aku dapat ke tak? Ya Allah, untung jadi. Oh ya, nak seketul. Hak kecil jadilah. Itulah kadang-kadang aku tengok kan, macam aku tengok kek tu, tengok. Yalah, sukalah tengok. Tapi tengok tu dalam keadaan tengok keling. Tengok. Okey lah. Macam, sekejap lagi aku makan. Tapi orang lain punya teringin tu kadang-kadang, yalah macam hampa duk message kan. Bagilah saya Datuk seketul punya. Mana kata nikmat hampa tengok dengan nikmat aku tengok tu dah lain. Nikmat hampa tengok macam, ya Allah, kek. Macam tu, kan. Tapi nak buat macam mana? Itulah dia manusia. Tak okey dia? Tak boleh tutup api lagi? Okeylah, aku dah pukul 4 ni nak pergi siap semayang asak lah apa semua ni. Lepas tu, aku nak baca di MDM tadi. Tak baca daripada tadi. Kerling tanpa nafsu. Ali sayang. Suggestion. Sedekahlah makanan tu untuk golongan yang lagi memerlukan. Mana kata, hang suruh orang lah kan. Itulah aku duk kata kat mereka. Kadang-kadang mereka ingat aku ni macam tokoh Hindu. Kan? Macam dekat Bali tu, bawa makan, bagi dekat Tuhan tu, kuno-kuno ni lah. Tapi aku duk kata, hampa kena perbetul niat tu, tahu tak? Jangan hampa ingat, hampa bagi kat aku, hampa akan dapat rahmat, hampa akan dapat rezeki dan tak baik. Sebab aku hanyalah, kalau ada rezeki hampa ada. Kalau Tuhan kata ada rezeki hampa, ada. Kalau tak ada, hampa bagi saja kira besar hati nak bagi tok rasa. Macam tu. Sebab tu aku kata, kadang-kadang lebih baik hampa jangan bubuh IG tu. Bagi akulah, hampa jangan duk tulis IG tu. Hampa bagi suar, tok selamat menjambu selera, saja nak bagi tok rasa. Saja nak bagi tok rasa. Benda tu lagi elok. Jadi baru hampa sampai. Macam orang bagi kuitat aku. Dia kata saja nak bagi tok rasa. Nak bagi tok rasa sangat-sangat. Dia bukan kata, Tok, tolonglah saya ni gini-gini, dah start ni tak berniaga, tak rasa apa. Dia tak kata lagi tu. Dia kata, nak bagi Tok sangat sangat. Berapa tahun ni semak dia nak bagi. Cuma aku kata, nanti banyak sangat kuih di rumah. Bila hampa tak berbuat IG, kalau benda tu kata sedap, bila aku tengok tak ada surat, tak ada apa, aku nanti makan, lepas tu kata, sedap ni. InsyaAllah, aku akan berkeluar juga dalam IG story. Aku nanti kata, siapa punya ni, tolong muncul Isat. Kata sedap sangat aku nak order. Benda tu lagi orang akan percaya. Jadi bila hampa bubur dengan nama set, dengan IG, dengan apa semua, iyalah kalau ada rezeki hampa lah. Kan? Setagu tak ada, nak buat macam mana? Aku bukan Tuhan kekayaan. Tidak. Tak baik kalau hampa ingat lagi tu. Bukan kerana sebab aku, tidak. Sebab rezeki Allah dah tentukan sekian hari, sekian apa. Kalau ada rezeki hampa, ada rezeki hampa. Sebab tu aku tak mau ambil review, tak mau apa dalam ni. Sebab aku takut nanti benda tu akan ada syubhah, akan ada riba, akan ada macam-macam lah, riak dan sebagainya. Dan aku pun tak mau nanti aku jadi riak kerana kemata saya kata hantar ke zaman, hampa akan jadi kaya. Hampa akan jadi laku, tapi takat-takat seminggu dua je, lepas tu tak laku balik macam dulu lah. Macam hampa habis tak ada siapa nak tolong, macam tu lah. Tapi kalau kita mula sendiri, kita buat sendiri, kita usaha sendiri, gigih sendiri, insya-Allah
Tuhan tu akan tolong, Tuhan akan kesian. Cara tu lebih kekal. Macam mana aku sekarang 30 tahun naik sikit. Tak ada siapa tolong, tak ada siapa tu, tak ada siapa pun IG Insta famous yang tolong aku. Tak ada zaman-zaman tu. Naiklah kerabat setapak. Hampa kenal aku sikit. Macam tu. Tengoklah ni, alhamdulillah kekal. InsyaAllah wallahu alam, tapi insyaAllah kekal. Sebab naik sikit-sikit. Sebab tak minta tolong siapa-siapa. Minta tolong siapa? Minta tolong Allah. Itu saja. Tapi kalau hampa nak bagi juga, tak apa, bagi je lah. Macam orang tu, dia dah bagi nasi lemak, tak maulah tu, dosa. Yang token ni sekarang, ayalah, mestilah dia pun tak perlukan pertolongan aku. Tapi orang kata besar hati tu dia mai. Siapa mai ikut tingkap ni? Oh, anak nak kau, ya. Macam dia mai kan, dia bagi belanga saja nak bagi kat tok, saja. Lagu tu lah, tak apa. Dia pun tak ada kata nak harap aku nak, tak ada. Sebab aku lebih suka lagu tu. Tapi aku taklah kata hampa tu tak bagus, kata yang mana duk bagi duk berbuah IG tu tak. Dah ada pelekat tu tang tu, memang dah ada lah kan. Nak buat macam mana? Tapi masa bola nak bagi aku tu dengan niat nak bagi tok rasa. Dan bila nak bagi tok rasa pula, janganlah bagi sampai 2-3 belanga, 2-3 bekas. Tok tak larat nak perhabis cucu. Oi. Bagi kecil-kecil satu dia pun aku tak kecil hati lah. Kalau hampa kata nak bagi tok, nak bagi rasa agak-agak, bagi besar pas lagi tu, aku tak kecil hati. Sebab aku mampu beli. Dan hampa bagi lagu tu, kalau hampa nak bagi banyak, hampa bagi sikit kat aku, hampa pergi sedekah banyak dekat orang. Sebab apa? Nanti ketentuan rezeki tu bukan daripada aku, mungkin daripada aku juga, dan juga mungkin daripada orang-orang yang hampa bagi sedekah, bagi free tu. Macam tu kalau nak panggil mai rezeki. Kita rezeki ni kita kena tahu cara nak panggil dia. Bukan kita duduk bersila tunggu, mai cek, dia tak mai. Kita kena panggil dia. Nah. Bila kita dah tahu cara nak panggil rezeki, insya-Allah kita hari ni tiap-tiap hari rezeki Tuan Timai duk tunggu tepi tingkap, tepi pintu. Sebab dia dah tahu macam mana kita duk panggil dia mai. Faham ke tak? Macam itulah. Itulah dia tazkirah untuk hari ni. Nah. Sabar. Tok ni Tok Man dah start beletak. Oh, Tok ni duk bercakap dengan aku ke? Datuk tengok skrin. Tok mata tengok situ. Apa dia? Apa Pak Tok ni duk bercakap? Tanya apa? Aku lagu tu lah kalau dah beletak tak tengok kamera, tengok tempat lain. Aduh, letih lah Tok ni. Beletak live. InsyaAllah Tok, betul-betul. Pak ni tanya Tok, kenapa panggil Cinderella? Oh, dia ni kan dulu kira dia masa aku nak buat maaf Tok ni lah panggil aku sebab ni untuk siapa yang dengar lah. Masa buka interview dulu nak jadi PA, nak jadi butler, aku sediakan satu kasut kecil satu. Okey, siapa yang nak kerja dengan aku, kaki kena kecil. Nah, kaki besar-besar aku tak ambil kerja. Sebab apa? Kaki besar kalau kita marah lebih dia bebai, nanti dengak pak tapak kaki tu pukul lantai. Aku kalau dengar pak macam tu, gunting aku nanti baling macam tu kat dia biar tercacak tang belakang tu, mampus tu sungkok dalam lantai. Jadi kaki kena kecil. Jadi bila jalan, aku ni tak boleh kalau aku dengar orang makan bunyi cap tepi telinga ataupun orang bercakap lebih sikit pada telinga. Aku bercakap lebih sikit tak apa, orang jangan bercakap lebih sikit. Berjalan bunyi sikit pun tak boleh. Bunyi bising apa sikit pun tak boleh. Okey? Jadi kaki kena kecil. So bila Cinderella ni mai, berapa tahun dah kerja aku? 5, 6 tahun? 7 tahun? 7 tahun dulu, dia ni kurus. Macam akulah juga kurus tu. Macam Cinderella. Tapi bila masa dia tu, aku bagilah slipper tu, okey, hang try pakai ni. Bila pakai celui. Celui okeylah aku ambil kerja. Tapi lah ni dah jadi kakak tiri Cinderella. Tapi nama Cinderella tu kekal lah juga. Dah nama dalam IC Cinderella. Kan? Itulah cerita dia. Lah ni jadi kakak tiri pun kakak tiri lah. Nak buat lagu mana? Takkanlah aku nak lempak buang kat tepi jalan bagi anjing makan. Selamat kaki hari kecil.
Kaki saya kecil tu saiz 5. Kaki kecil sangat pun tak boleh. Dia sederhana. Kecil sangat pun diri lama pun lagi tumbang. Okeylah, tak larat lah aku nak pergi. Dah pukul 4 dah. Terima kasih lah tengok. Siap dah load aku. Sekali jangan lupa pukul 6.30 Pumpang Rizaman musim kedua. Aku rasa hari ni kalau tak Ajai pun Kak Ani ikut lah. Dia punya tetamu. Bye. Love you.